Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertandingan diteruskan lagi dengan menjemput peserta yang ketujuh, Muhammad Amirul Hamdan ke pentas Ipoh dengan tajuknya Bangkit dari Bara, Kegagalan Bukanlah Pengakhiran. Muhammad Amirul Hamdan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya nak berkongsi dengan saudara semua. Tidak semua perkara yang jatuh daripada atas itu adalah perkara yang buruk. Dan tidak pula semua perkara yang berada jauh tertekan itu perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, hujan turun daripada langit membawa nikmat Tuhan untuk berkongsi ke seluruh alam. Dan berlian berada jauh dalam tekanan di bawah tanah. Semakin lama dia ditekan, semakin tinggi nilai harganya. Begitu juga dengan manusia. Seperti yang saya ingin kongsikan, bangkit dari bara, kegagalan bukanlah pengakhiran. Saya percaya ramai di antara kita di sini pernah berada di tingkat yang paling bawah kehidupan. Pernah berada dalam satu tekanan kehidupan. Tapi saya percaya juga setiap orang daripada kita ada matlamat dan juga ada semangat untuk teruskan kehidupan. Dan sebagai perkongsian, saya nak berkongsikan kepada anda semua. Kenapa manusia boleh gagal? Dan saya ingin kongsikan 3 sebab utama kegagalan hasil daripada dapatan saya bertanya secara rawak kepada orang ramai. Yang pertama, suka beralasan. Manusia memang dengan perangai dia, kalau tak dapat menghasilkan sesuatu, tidak dapat menghasilkan kerja, menyiapkan kerja, dia akan suka beralasan. Mencari salah rakan pekerja, mungkin mencari salah faktor lain, atau yang paling teruk sekali, menyalahkan takdir Tuhan. Itu adalah sifat manusia yang suka beralasan. Dan kedua, suka tangguh kerja. Bos bagi kerja pagi, minta petang. Baru pukul 8, bos nak pukul 5. Kejap lagi lah, pukul 1, pukul 2, pukul 3. Penyudahnya tak siap kerja. Tidak hantar kerja. Dan akhirnya, langsung tak boleh hantar. Dan manusia yang suka tangguhkan kerja ni, percayalah cakap saya, dia adalah manusia yang tidak pernah menghasilkan apa-apa yang bermanfaat, sama ada untuk diri dia sendiri ataupun orang ramai. Dan yang terakhir, suka membandingkan diri. Dia tengok rakan sekerja dia naik pangkat, dia akan beralasan dan membandingkan diri. Bolehlah orang tu, bapak dia kawan dengan bos, senanglah naik pangkat. Orang ni dapat jual barang. Sebab apa? Dia dikelilingi oleh orang-orang kaya. Sebab orang kaya boleh beli barang-barang dia. Dan kalau kita tengok, 3 sebab utama kegagalan ini, semuanya berpunca daripada tangan sendiri. Dan kegagalan itu berlaku apabila manusia berhenti melakukan kerja yang sepatutnya. Baik, kalau tadi sahabat saya ada kongsikan berkenaan dengan gambar maraton, kisah maraton, dan ini agak-agak saudara semua apa yang tengah berlaku sekarang di gambar ni. Tanggal 27 Oktober 2018 menyaksikan pasukan bola sepak Perak merangkul kejuaraan Piala Malaysia setelah 18 tahun, saudara. 18 tahun tidak menjuarai sebarang piala maupun sebarang kejohanan. Dan ini dia yang berlaku. Penyokong datang dari seluruh pelosok negeri Perak dan seluruh pelosok negeri Selangor. Maafkan saya, negeri Terengganu. Datang dengan semangat menyokong yang berkobar-kobar, semangat yang membara. Walaupun di awal permainan, api yang marak menyala dalam penyokong pasukan Perak itu bertukar menjadi bara. Bukan sekali, saudara. 4 kali pasukan Perak ketinggalan di belakang. 1-0, 2-0, 2-1, 3-2. Pasukan Perak ditinggalkan. Tapi berbekalkan iltizam, berbekalkan semangat kesukanan,
dan berbekalkan mentaliti juara, pasukan Perak berjaya mengheret pasukan Terengganu daripada penentuan masa tambahan ke penentuan sepakan penalti. Dan akhirnya, seperti yang saya katakan tadi, 18 tahun bukan masa yang sikit. 18 tahun Perak menunggu untuk merangkul kejuaraan Piala Malaysia. Akhirnya terbukti, benarlah kata orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Dan di sebalik itu, seorang lagi pemain pasukan Perak. Ini adalah watak utama kebangkitan pasukan Perak. Beliau adalah Brandon Gunn, pemain yang berasal daripada Australia, berkelana ke tanah Malaysia. Pelbagai rintangan diharugi. Dan pada tahun 2015 dan 2018, Brandon Gunn diuji dengan kecederaan ACL. Kecederaan yang telah membunuh ramai pemain bola sepak dunia. Dan yang paling teruk sekali, beliau diuji dengan kanser ataupun barah testikel tahap 4. Tapi apa yang berlaku, saudara? Berbekalkan iltizam, berbekalkan semangat yang masih lagi membara dalam jiwanya untuk menjadi pemain bola sepak terkenal dunia. Dan yang paling hebat, beliau berjaya mengharungi ketiga-tiga masalah yang membelenggu dirinya. 2 kali ACL, 1 kali kanser, dan kini bangkit walaupun bukan lagi bersama pasukan Perak. Dan kini Brandon Gunn bermain untuk pasukan Selangor. Inilah contohnya manusia, contohnya pemain yang patut kita angkat sebagai wira sebab dia memberikan inspirasi kepada manusia. Jatuh sekali, bangkit 3 kali. Jatuh 2 kali, bangkit 6 kali. Jangan gentar, saudara, dengan ujian. Saudara, saya ingin berkongsi dengan saudara tentang khabar Pak Cik ni. Siapa yang kenal Pak Cik ni? Siapa yang kenal? Baik. Tanpa jasanya, saya berpegang pada prinsip dia. Tanpa jasanya, tanpa buah fikirannya, sampai sekarang, mungkin dalam dewan ini, kita hidup dengan lampu lilin saja. Beliau adalah Thomas Alva Edison, pencipta konsep mentol yang pertama. Saya sangat tertarik dengan kata-katanya. Apa kata-kata Thomas Alva Edison ini? Saya belum gagal. Saya baru saja menemui 10,000 cara yang tidak akan berhasil. Kenapa kita baru kena tolak sekali, baru kena tolak 2 kali, baru kena tolak 3 kali, kita dah kata aku gagal. Sedangkan Thomas Alva Edison 10,000 kali mencuba sampai hari ini satu dunia merasai ideanya, satu dunia merasai semangatnya, jasanya. Kalau tak ada Thomas Alva Edison ni, agak-agak lampu ni wujud tak? Belum tentu menjadi. Itulah dia, Thomas Alva Edison. Baik, saudara. Kita sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita fikirkan. Kita lebih hebat, lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Jadi, kalau bukan untuk orang lain, sekurang-kurangnya jadilah versi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Saudara, semua orang ada matlamat. Semua orang ada semangat. Semua orang ada impian. Jadi apa yang kita kena buat untuk mengejar matlamat hidup kita? Saya kongsikan kepada saudara semua perkara yang selalu saya buat setiap pagi. Iaitu yang pertama, kita kena syukur dan gandakan. Contohnya, pagi tadi, saya berjuang dengan matlamat saya, dengan visi dan misi saya sendiri. Saya berjuang dan petang ini saya di sini di pentas akhir. Dan saya akan gandakan dengan izin all out. InsyaAllah ada rezeki, piala itu saya punya. Syukur dan gandakan. Yang kedua, pilih dan tetapkan daripada Ipoh sebulan lebih. Saya pilih
Aku nak masuk pertandingan ini, aku nak datang ke KL, aku nak menang piala ini. Dan saya tetapkan matlamat saya tetapkan perjalanan saya. Walaupun berbagai-bagai dugaan, saya datang juga. Dan yang terakhir, percaya matlamat kita, fokuskan perjalanan itu. Dan apabila segalanya telah tercapai, jangan lupa untuk kita ucapkan Alhamdulillah. Tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Tanda kita berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta, Maha Pemberi, Maha Penyayang dan Maha Mengasihi. Akhir kata saya nak kongsikan kata-kata daripada Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi. Abaikan apa saja yang membuatmu takut dan sedih sehingga menyurutkanmu ke belakang dan membuatmu takut dan mati. Saudara, jadilah seperti singa. Tidak perlu besar seperti gajah, tidak perlu tinggi seperti zirafah, tidak perlu laju seperti harimau dan tidak perlu panjang seperti ular. Hanya perlu mentaliti juara, jiwa kepimpinan walaupun singa takut bini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah untuk terus melangkah. Itu dia.